secebis dari kisahnya yang panjang tentang cerita dia, mungkin pengalaman dia sebagai peguam negara yang terlantik secara penuh kontroversi itu. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Saya mengambil satu sudut daripada isu yang menjadi perbualan orang ramai tentang dakwaan di dalam penulisan beliau tentang bagaimana Tun Mahathir, ya, dia mendedahkan bagaimana pemikiran Tun Mahathir terhadap justice system, termasuk pada pelantikan dia sebagai peguam negara yang buat pertama kalinya daripada kalangan bukan Melayu, menimbulkan berbagai kontroversi. Dan yang paling panas dalam dakwaan dia itu ialah menyatakan bahawa Tun Mahathir adalah penyebab utama jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan kerana Tun Mahathir menolak cadangan Datuk Seri Wan Azizah sebagai pemangku, ya, dan kemudian kerajaan boleh berterusan menjadi menjalankan tugasnya sebagai kerajaan Pakatan Harapan, tetapi dikatakan Tun tidak setuju, dan dengan Tun meletak jawatan, maka keseluruhan kabinet Pakatan Harapan itu pun jatuh. Dan Tun memberikan pandangan dia kepada dakwaan Timmy Thomas itu, maka saya memilih untuk memberi sedikit komen, ya, dari apa yang saya tahu sebagai kerajaan waktu itu dan apa yang membawa kepada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Saya nak mulakan dulu bahawa isu nak jatuhkan kerajaan dari dalam, ya, orang luar macam PAS, UMNO itu memang kerja mereka lah. Macam mana kami dulu pun, sekarang pun, ya, kita nak berlumba untuk secara demokrasi, secara politik, secara perlembagaan untuk nak memastikan kita menjadi kerajaan dalam pilihan raya. Itu perkara biasa. Mengkritik dasar, itu perkara biasa. Tapi yang berlaku luar biasa di dalam konteks kerajaan Pakatan Harapan ini ialah berlaku satu gerakan dalaman menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Dan Tun Mahathir memainkan peranan, bukan sekadar beliau tidak tahu apa yang berlaku pada langkah syaratan, beliau tahu apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Tetapi malangnya sikap untuk mempertahankan mandat rakyat yang dengan manifesto Pakatan Harapan dan idealisme Pakatan Harapan kita telah diberi kepercayaan, tapi malangnya Tun Mahathir tidak mempertahankan semua ini dan tanpa memberi apa-apa isyarat maupun maklumat kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan, beliau telah meletak jawatan dan tidak memaklumkannya kepada kami semua. Ini musibah paling besar. Bagaimana kita dilantik dalam majlis untuk menjadi Perdana Menteri sebelum pilihan raya kita berpuas hati dan bersetuju. Dan saya ulang ya, kita bersetuju melantik Tun kalau Pakatan Harapan menang.
dalam pilihan raya pada Mei itu 2018 dengan syarat disertai persetujuan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggalas kepimpinan selepas Tun Mahathir. Itu syarat. Jadi agak kepelikan sepanjang kita tiba-tiba Allah kurnia akan menjadi kerajaan. Agak kepelikan sepanjang itu, ya, masih ada lagi kira-kira tentang tidak mahu Anwar dilantik. Masih lagi ada pada waktu itu kononnya kita teruskan. Tak perlu kita melantik Anwar. Malah ada gerakan yang nak menafikan persetujuan dan perjanjian itu. Bagaimana? Atau Seri Anwar Ibrahim punya jiwa yang besar, saudara-saudara sekalian. Dari penjara dibebaskan tanpa syarat mendapat keampunan daripada Yang-Pertuan Agong. Beliau tidak menyertai kabinet kerana mahu memastikan sebagai backbencher, memastikan usaha reform dan sebagainya, kritikan dan teguran itu dibuat dengan lebih telus sebab dia tak ada apa-apa kepentingan. Isu tabung haji, Seri Anwar Ibrahim sangat prihatin. Antara banyak soalan yang diajukan di Parlimen ialah tentang isu tabung haji. Meletakkan saya sebagai menteri pada itu dalam keadaan sentiasa berhati-hati memastikan agenda reform itu berjalan. Dan di dalam Majlis Presiden, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir. Tun sebagai pengurusi menegur dengan penuh adab dan sopan. Gerakan di bawah yang menekan sebagainya. Tapi kemuncak daripada itu, sebelum jatuhnya kerajaan asas usaha korek dari dalam, tebuk atap atau apa saja istilah yang kita nak pakai. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dalam sidang akhbar. Itu merupakan mesyuarat terakhir Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum jatuh. Bahawa, yang dipimpin oleh Tun, bahawa dia dengan rela hati menyatakan, Tun, ambillah masa yang selesa. Bila-bila masa untuk meletak jawatan. Dia tidak tergesa-gesa untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun dalam perjanjian sulh pun dipersetujui bahawa lepas Tun adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa apa yang perlu dijawab dengan jujur oleh semua orang ialah bagaimana kita yang menerima persetujuan menjadi Perdana Menteri dalam mesyuarat sebelum pilihan raya nak letak jawatan, tak bincang dalam Majlis Presiden. Nak jawatan Perdana Menteri bincang dalam Majlis Presiden sampai terbuntu beberapa pertemuan. Saya masih ingat 3-4 kali tak dapat pencapaian, tak dapat keputusan. Akhirnya kita bersetuju Datuk Seri Anwar menggantikan setelah Tun menjadi Perdana Menteri. Walaupun waktunya tidak ditepatkan apapun dipersetujui berapa lama, tapi dalam konteks itu Tun pernah menyebut dia memerlukan masa selesa untuk memastikan apa yang kita nak bawa ini semua diletak. Lepas tu bila dah elok pun dia kata dia akan serah kepada Datuk Seri Anwar. Jadi tak timbul lah yang kata dia tak mau Datuk Seri Anwar. Kenapa dia tak mau? Ini bukan dia tak mau. Ini bukan Tun tak mau. Ini keputusan mesyuarat. Beza. Saya tak mau dengan mesyuarat mau. Kalau Tun boleh terima mesyuarat bahawa dia dilantik, dipersetujui menjadi Perdana Menteri, dia juga terima bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggantikannya sebagai package persetujuan itu. Saya tidak faham kenapa dia berulang-ulang kali menyebut dia tidak mahu Anwar orang tak mahu dia. Saya tak faham, saudara-saudara.
Kalau apa yang Timmy Thomas kata itu satu hal lah. Apa yang Timmy Thomas kata itu satu hal lah, betul lah. Tapi dalam konteks realitinya, dalam konteks pakatan bahawa tidak ada makluman resmi dalam mesyuarat bahawa saya dengan ini akan meletak jawatan. Mari kita fikir cara bagaimana nak selamatkan kerajaan ini. Tidak ada. Maka bagaimana orang nak menerima satu jawapan menyatakan dia Tun meletak jawatan kerana sudah tidak cukup sokongan daripada parti dia. Itu parti yang khianat. Kalau dia benar-benar di atas kesetiakawanan, rujuk balik kepada Majlis Presiden dan maklumkan bagaimana kita mengatasi masalah ini, maka tidak akan berlakulah apa kemelut yang sedang kita hadapi pada hari ini. Tapi dia tidak berbuat demikian. Malah pimpinan Pakatan Harapan setelah mendengar apa yang berlaku, itu pun kami dapat dengar daripada orang. Surat keluar kata Tun letak jawatan. Kami cek betul atau tidak. Nak jumpa Tun tak mau jumpa. Berapa lama Datuk Seri Anwar, Saudara Lim Guan Eng, Tuan Haji Mak Sabu tunggu dekat pintu dia nak jumpa. Tuan-tuan, kami lantik dari sudut persetujuan. Bukankah tanggungjawab akhlak anda untuk memaklumkan bahawa saya tidak boleh lagi pegang jawatan ini? Ayo kita fikir siapa yang boleh. Kita selesai sama kita lah. Yang penting jaga kerajaan ini jangan jatuh. Tapi kenapa? Seolah dia mahu kerajaan ini jatuh. Apa perancangan dia? Katanya dia nak buat kerajaan perpaduan lah. Ya, kenapa tidak dibincang? Tak ada, dia cuma bercakap tapi tidak dibawa ke majlis. Apa dia tidak menghormati Majlis Presiden yang dengan Majlis Presiden itulah yang telah memutuskan dan mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri atas mandat rakyat bagi Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang Timmy Thomas kata tentang itu, kalaupun saya tak baca menyeluruh, tapi dalam konteks pengalaman yang saya lalui, ya, perletakan jawatan Tun Mahathir itulah menyebabkan jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian Tun menjawab, memberi alasan kononnya dia menyatakan Pakatan Harapan tidak sokong dia menjadi Perdana Menteri. Jangan bawa cerita yang miss dia punya cerita sebelum tu. Ya. Bagaimana kami nak sokong dia kalau dia tak bawa ke mesyuarat? Nak buat mesyuarat pun tak mau. Seolah-olah dia nak tengok biar jatuh. Ataupun apa ada dalam kepala dia, kemudian dia ada buat itu buat ini, tapi akhirnya makan diri balik. Dan harga yang dibayar oleh kami yang mendapat mandat rakyat, disokong kerana usaha yang kita nak buat, nak baiki keadaan, nak baiki institutional reform yang kita perjuangkan, termasuk kita dah berjaya buat di bawah bidang saya, tabung haji dan sebagainya. Kita dah buat semua itu, kita buat itu, kita janjikan kepada rakyat, dan bila kita dah buat semua itu, tiba-tiba seolah-olah Tun Mahathir tak ada dalam kepala dia semua itu. Tak ada dia nak buat ini semua elok, melainkan dia nak mencapai apa saja hasrat dia. Nak buat kerajaan perpaduan lah, nak panggil semua orang duduk sebuah kerajaan yang tak ada apa politik lah. Bukan itu caranya. Sehingga sudah tentulah musuh-musuh politik pembelot dari dalam ini melihat ini satu peluang yang baik untuk ngap, dan kemudian saya tidak menyalahkan UMNO maupun PAS kerana mereka adalah oportunis. Seperti mana semua orang politik adalah oportunis dalam konteks dia melihat di mana dia boleh mengambil peluang. Tapi langkah ini siapa yang mula semua? Jadi saya tidak ada lebih dari menyatakan satu poin saya, tidak ada perbincangan dari Tun untuk berbincang dalam Majlis Presiden Pakatan, menyatakan apa sahaja yang berlaku dalam parti dia, yang dia bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Majlis Presiden dia adalah presiden, dia adalah pengurusi,
Dia tak boleh kata bila parti dia dah tak sokong dia, maka dia pun letak jawatan. Saya rasa itu satu alasan yang tidak betul. Mana mungkin seorang itu nak letak jawatan hanya kerana parti dia tu dah tak percaya kat dia. Parti dia satu hal, tapi dalam konteks majlis pakatan, presiden pakatan, dia adalah pengurusi. Di mana tanggungjawab dia di situ? Jadi, saudara-saudara sekalian, let's move on. Kenapa kita masih nak mempertahankan perkara-perkara yang kita rasa itu satu perkara yang realiti? Inilah yang hari ini kita jadi suasana kita nak selesai masalah ni macam-macam yang kita sudah terpaksa hadapi. Saudara-saudara sekalian, Timmy Thomas mungkin mencatat sesuatu dalam perspektif beliau. Saya memberi komen dalam perspektif saya apabila orang berkata dan cuba mempertahankan. Saya menyatakan bahawa satu perkara yang paling basic seorang Perdana Menteri yang dilantik melalui gabungan parti yang telah memenangkan dia ialah merujuk kepada parti dan majlis itu dulu. Tapi ini tidak berlaku. Maka soalan kenapa tidak berlaku? Anda buatlah komen anda sendiri. Sengaja dia buat begitu atau apa? Anda buatlah komen. Saya tak mau pergi jauh lebih pada itu. Yang kedua, oleh kerana tidak ada pemakluman ataupun perbincangan, bagaimana yang saya yakin kalau dibuat dengan betul perbincangannya, kami masih mampu menyelamatkan kerajaan mandat rakyat Pakatan Harapan pada awal tahun 2020. Kami masih mampu menyelamatkan keadaan. Tapi apabila ditinggalkan begitu saja, pintu dia keluar, lepas tu dia tak kunci, maka sudah tentulah orang masuk rumah untuk mengambil alih. Dan itulah proses yang rakyat terpaksa lalui. Hanya kerana seorang manusia dengan satu langkah yang paling mudah, iaitu berbincang, pun dia tak mampu lakukan. Ini meninggalkan kita berbagai persepsi dan persoalan. Apa? Kenapa? Why? Ya, inilah yang menyebabkan keadaan jadi lebih buruk. Tidak ada apa-apa kepentingan dalam hal ini. Saya menghormati Tun sebagai seorang negarawan yang besar namanya berbanding dengan semua kita sebagai seorang negarawan. Tapi fakta tetap fakta. Dan soal apakah kita merasa marah atau kesal, saya sebagai seorang Muslim kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berusaha sepanjang masa ini, satu, menjelaskan keadaan sebenar. Dan sudah tentu yang lebih penting ialah kita tinggalkan masalah individu-individu ini kepada satu benda yang besar yang kita nak lakukan. Dan siapa saja individu yang boleh membawa kita ke arah itu, macam saya selalu sebut, sosok tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang datang dari susur galur perjuangan reformasi dan telah membuktikan dirinya itu menjadi mangsa kepada prinsip yang dia pegang, maka di atas pembuktian itulah kita merasakan benda besar yang kita nak buat, nak pulih negara, nak sembuh demokrasi. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemikiran, pembuktian, testimonial dan keyakinan beliau kepada pemulihan negara, semua negara itu, kita harus berada dalam cita-cita itu. Berbanding dengan mana susuk tubuh yang lain yang cuba digembar-gemburkan kononnya, hingga saat ini saya belum meyakini dan mereka belum membuktikan. Dan apa yang berlaku kepada Tun selama 22 bulan itu sendiri dalam konteks
Apa sebenarnya yang nak dibawa? Kenapa lambat sangat pemulihan itu berlaku? Itu persoalan yang mungkin akan dikarang oleh orang-orang lain ketika mereka menulis tentang sejarah politik tanah air kita. Saudara-saudara sekalian, saya mengakhiri live saya. Terima kasih saya tak sempat nak bersapa dengan anda yang telah memberi pandangan dan pendapat. Ya, saya mohon maaf kerana tak dapat untuk berinteraksi walaupun banyak yang dah masuk. Dan saya harap kemudian lepas ini saudara-saudara boleh war-warkan, sharekan dengan kawan-kawan kita yang lain yang boleh mungkin dapat manfaat daripada perbincangan kita kalaupun ada. Akhirnya, kita mengakui bahawa kelemahan ini yang ada di depan kita perlu diatasi dan ditangani. Kalau tidak, kesan ekonomi, kesan negara kita menjunam, jatuh jauh dari rakan-rakan. Kesan demokrasi yang ditinggalkan tanpa nak dijaga dan dipelihara. Kesan politiking yang bersifat emosi, perkauman, guna agama untuk menarik perhatian. Ini semua tidak akan membawa negara ini ke depan, saudara-saudara sekalian. Yakinlah. Yakinlah. Negara memerlukan politik yang inklusif. Kepelbagaian kaum yang terdiri daripada pengundi-pengundi yang berbagai, yang mereka juga ada hak untuk menentukan masa depan negara sebagai rakyat Malaysia, perlu dilibatkan. Politik yang mendambakan perkauman sempit atau agama yang ditunggang, bukan agama yang memandu, tidak mungkin membentuk masa depan negara ini dengan lebih baik. Yang mendambakan sebuah negara yang inklusif, progresif, prihatin, kepimpinan yang beramanah, ekonomi yang adil, saksama, pemerintahan yang tidak ada kepentingan diri di kalangan ahli-ahli politik maupun menteri-menteri dengan meletakkan akta dan undang-undang yang juga mematuhi ataupun memantau menteri-menteri, memantau parti-parti politik, memantau ahli-ahli parlimen supaya demokrasi itu benar-benar berfungsi. Itulah masa depan yang kita dambakan. Soal bila itu tercapai, panjangkah jalannya, bolehkah rakyat Malaysia memahami semua ini? Bagi saya, itu bukan masalahnya. Soalnya, apakah rakyat bersedia mempercepatkan proses ini lagi cepat, lagi baik, dengan ambil kesempatan reality krisis yang ada ini sebagai peluang untuk kita baiki, peluang untuk kita kembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, institusi politik, peluang parlimen berfungsi dengan lebih berkesan dalam seimbang pada kadar Kerajaan Perikatan Nasional hari ini dan Tan Sri Mahyudin Yassin serta konco-konconya. Saya tidak yakin cita-cita besar ini dapat digerakkan oleh kelompok ini. Saya seru pada semua parti-parti politik, bukan sahaja Pakatan Harapan, semua parti-parti politik yang mendambakan masa depan yang lebih bermakna inklusif ini dan memulihkan demokrasi, menyembuhkan negara. Ayo kita sama-sama. InsyaAllah, saya yakin masa depan negara itu tetap akan kita tangani bersama. Dan
Dengan kekuatan ini dan desakan rakyat kepada cita-cita ini, bersama dengan NGO, bersama dengan masyarakat madani, bersama dengan tokoh-tokoh besar yang punya pengaruh dalam masyarakat, mendambakan negara yang sebegini rupa, keluar kita daripada krisis COVID dan ekonomi ini. Bukan sangat keluar kita dengan berjaya, maksudnya kita terus jadi hebat, tapi keluar kita dengan ketahanan diri yang lebih kuat, dengan kita menggabung tenaga sebagai rakyat, dengan kita melihat masa depan. Saya yakin kita punya masa hadapan. Dan bagi menjadi teras kepada cita-cita ini, saya menyeru Pakatan Harapan daripada ketiga parti teras. Bersatulah, teguhkanlah saf kamu, dirikan semangat yang pernah kita dirikan, dan kerana itu rakyat menyokong kita. Saat ketiga parti ini berpecah, hilang daya reformasinya, hilang daya ketahanannya untuk melihat, menjangkau kepentingan diri kelompok. Saat itu Pakatan Harapan sudah tidak relevan lagi. Mari kita bina semangat ini bersama. Dan saya sudahi dengan doa kepada semua yang malam ini mendengar live saya, agar dipelihara oleh Allah, memelihara kita semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, bangsa, agama, supaya kita dapat menjadi saksi saat sukar yang kita lalui ini, dengan kebersamaan kita, konsensus kita kepada masalah negara ini. Bayangkan saat kita keluar daripada kegelapan ini, mencari cahaya matahari bersama, itu satu nikmat besar yang akan menjadi berita, legasi kita, cerita kita, turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan ucapan terima kasih semua. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha.